Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Tuan Nazir dan masjid kerana sudi memberikan jemputan melalui Datuk Profesor Halim Tamuri kepada saya. Saya amat menghargai jemputan ini. Tambahan pula malam ini malam yang cukup bermakna. Dalam ramai-ramai orang, nama saya pula ada. Rezeki saya lah meraihkan malam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya cuba sedaya upaya gunakan apa ilmu cetek yang saya ada ni untuk berkongsi bersempena dengan kelahiran yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya saya muliakan, saya raikan semua para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para doktor, profesor yang ada dalam majlis ini. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada ayahanda dan bunda muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sudi mengampunkan kita, sudi mematikan kita dalam mati yang baik, sudi menerima semua amalan kita, dan sudi bagi peluang kita untuk pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa lagi, insya-Allah. Amin. Baik. Biasanya bila kuliah kita akan tanya satu soalan. Soalan tu lah ni tak relevan tanya, tapi saya tanya jugalah sebagai adab dia. Tuan-tuan semua sihat ke? Sihatlah kan? Kalau tak sihat tak boleh mai masjid. Jadi tahu soalan tu tak relevan, tapi nak tanya juga sebagai permulaan mukaddimah. Sebab untuk pengetahuan semua, saya tak tahu kalau ada ustaz lain biasa bercakap, tapi ceramah bersempena dengan PKP ni ceramah yang paling susah. Pasal saya tak tahu tuan-tuan faham ke tak, tengok ke tak, menguap ke tak, tinggal mata lah. Tak tahu mulut duk buat apa, tak tahu geram ke apa kan, tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu saya duk cakap lah ke mana, mulut tak nampak. Jadi susah. Jadi saya mohonlah ada apa kekurangan tu saya cuba perbaiki, insya-Allah. Sebagai mukaddimah, saya cuba untuk terangkan perkongsian hari ini macam ni. Mula saya ada dua cerita saya nak cerita dekat tuan-tuan, sebab tadi kita selawat. Lepas tu saya cerita sikit tentang menyambut kelahiran Nabi. Kemudian saya cerita peristiwa kelahiran Nabi. Lepas tu habis selesai lah.
InsyaAllah. Okay, basically macam itulah. Cerita yang pertama berkaitan dengan selawat kepada Nabi. Kisah ini dikisahkan oleh satu orang mufti di Baghdad. Dia cerita, dia kata macam ni. Suatu hari ada seorang lelaki pergi buat haji. Dia pergi buat haji, dia bawa mak dia, isteri dia, mak mertua dia, kakak dia. So 4 orang perempuan, dia seorang lelaki. Dia bawa mereka pergi buat haji. Bila bawa pergi buat haji, kira dia ketua, dia kena jaga duit apa semua, dia jaga. Jadi nak pergi buat haji tu, dia turun pergi Madinah dulu, baru dia nak pergi ke Masjidil Haram. Masa sampai di Masjidil Nabawi, tengah mereka duk packing barang nak masuk hotel, penginapan lah, lebih tepat penginapan. Tahu-tahu dia cari duit dia tak ada, beg hak simpan duit dia tu tak ada. Kisah ini dikisahkan oleh seorang mufti dan dikisahkan balik oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Lepas tu dia cari duit dia tak ada. Dia jadi susah hati lah sebab dia nak kena jaga 4 orang perempuan. Dia tak tahu nak buat macam mana. Cumanya dia ada ilmu sikit lah. Dia kata dengan berselawat, Nabi sebut dalam hadis atau kama qala, Nabi kata, siapa selawat dekat aku, Allah akan angkatkan daripada dia masalah yang dia hadapi. Dia kata ni peluang dia, dia kena pergi duduk di Raudhah selawat. Dia pergi Raudhah, dia pergi Raudhah, dia duduk. Masa tu, zaman tu bukan zaman kita berebut. Zaman tu Raudhah ni boleh tidur, boleh buat macam-macam. Dia duduk dalam Raudhah tu, dia baca selawat. Dia selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca selawat. Sampailah dia tertidur. Kata mufti tu, dia tertidur. Dalam tidur dia, Nabi mai kat dia. Ini antara orang yang beruntung lah. Saya doakan supaya tuan-tuan juga ada peluang untuk mimpi jumpa Nabi. Sama saya pun nak mimpi jugalah. Walaupun takut, malu tu ada. Sebab kalau ikut adil Allah Ta'ala tu, saya tak layak duduk sini ni. Cuma sebab Allah ni dia ada rahmat dia. Dia bagi adalah rezeki saya duduk depan tuan-tuan. Lepas tu selawat tertidur, mimpi jumpa Nabi. Nabi mai jumpa dia. Nabi kata, sat lagi hang sedap, hang pergi cari dekat pintu sekian-sekian. Kat Masjidil Nabawi kan dia ada nombor pintu kan. Kalau pintu paling famous, pintu 21 dengan pintu 22 Masjidil Nabawi tu ni, pintu belakang tu belah sana. Pintu 21, pintu 22. Kalau masuk tu dia ada pintu besar dengan pintu kecil. Tak kisahlah masuk pintu mana pun. Pergi tang tu masuk pintu tu belakang tu. Hak yang tu yang ada telaga Abu Talhah, telaga Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu wa ardah, yang dia wakafkan telaga dia tu untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila dia dengar ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan dikira kebajikan orang yang bagi sesuatu kecuali yang dia bagi benda yang dia paling sayang. Jadi Sayyidina Abu Talhah dia kata dekat Nabi, hak ni yang paling aku sayang, dia wakaf. Sampailah tanda perigi tu masih wujud di situ. Pintu 21 tu famous lah. Lagi pintu yang famous, pintu ni kan maqam Nabi, sana kiblat, pintu sana pintu Baqi', sebelah sana ada pintu Jibril, pintu Sayyidina Jibril. Pintu tu, ingat tak hadis Nabi masa Nabi duduk dengan Sayyidina Umar apa semua, tiba-tiba masuk satu orang lelaki baju putih melepak, rambut hitam berkilat, mai duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut, tangan dia pegang paha Nabi. Siapa? Malaikat Jibril. Dia masuk melalui pintu tu. Tu ada pintu-pintu famous lah kita harap. Jadi
Nabi kata, bangun tidur ni saat lagi ni, pi cari pintu sekian-sekian, dekat situ ada seorang lelaki nama Osman. Habaq dekat dia, aku kirim salam kat dia, kemah Osman ni. Nabi kirim salam kat dia dan bagi tahu kata selawat yang dia baca setiap malam 1000 aku dapat, aku jawab. Nabi kata itu istimewa lah noh. Setiap malam selawat 1000, hak tu luar biasa lah nah. Prof memang hak tu susah lah. Saya sampai hari ni walaupun duk cerita pun paling tinggi boleh pergi 300 lah. 1000 tak sampai, tidurlah. Tidurlah. Hak tu Sultan Abdul Hamid II yang masyhur jaga Palestin tu, 1000 setiap malam selawat. Hari yang dia tak selawat 1000 tu, Nabi masuk dalam mimpi rakyat dia, mai bagi tahu dekat dia, semalam hang tidur terlupa baca 1000. Hak ni luar biasa. Siapa boleh buat? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Siapa selawat kat aku 10 kali, Allah selawat kat dia 100 kali. Siapa selawat kat aku 100 kali, Allah selawat kat dia 1000 kali. Siapa selawat kat aku 1000 kali, dia tak akan mati melainkan dia nampak tempat dia dalam syurga di mana. Oh, luar biasa. Jadi kawan ni dia sedang-sedang dia jaga pintu sekian, nama Osman. Dia pergi, dia tanya, afikum Osman? Dia tanya. Orang Arab, laki ni mai daripada Syria, lupa nak abang, laki ni mai daripada Syria. Dia kata, afikum Osman? Ni ada Osman ke duk tang sini? Hak geng-geng jaga pintu tu, tu Arab tu, dia kata, Osman? Oh, Osman. Dia tunjuk Osman duk ada tang situ. So dia pergi dekat Osman tu. Dia pergi kat Osman, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mai ni u'tika salam, membawa salam daripada Nabi mai kat hang. Sangkut tak mana. U'tika salam, aku mai ni nak bawa salam mai kat hang daripada Nabi SAW. Osman tu terkejut. Lepas tu dia habaq pula. Nabi habaq selawat yang hang baca tiap-tiap malam 1000, Nabi dapat dan Nabi jawab salawat hang. Osman kata, nanti. Cerita ni tak boleh sembang dekat sini. Jom masuk dalam pejabat aku. Dia tarik kawan tu masuk dalam pejabat. Bila duduk, dia kata, hang cerita balik kat aku apa dia tadi? Dia kata, nama aku sekian-sekian, aku mai daripada Syria. Aku tadi selawat dekat Raudhah, aku tidur, aku mimpi jumpa Nabi. Nabi habaq kata, cari Osman, sampaikan salam kat dia. Selawat yang dia baca 1000 tu aku dapat tiap-tiap malam. Osman kata, nanti. Cerita ni tak boleh cerita dalam pejabat aku. Jom kita pergi cerita kat rumah aku. Kita cerita kat rumah aku, baru steady, baru clear nak dengar. Dia tarik kawan tu lari, naik kereta dengan dia. Dalam kereta dia tanya, ni hang cerita balik kat aku tadi, apa dia hang kata? Dia kata, aku ni sekian, mai daripada Syria. Kemudian duit aku hilang, aku pergi masuk Raudhah, aku selawat, Nabi habaq suruh kirim salam kat hang, kata selawat hang 1000 lah. Dia kata, nanti Zat, dalam kereta pun tak syok dengar, kat rumah sekali baru kita cerita. Duduk sampai rumah, dia kata, hang nak makan tak? Kita makan dulu boleh tak? Kita makan dulu. Dah makan habis semua, dia kata, jom kita minum teh dulu. Tengah minum teh tu dia tanya, ni hang cerita balik sekali lagi kat aku, apa yang hang cakap kat aku tadi? Hak Pak Long ni banyak kali dah ni. Kalau hang tak percaya, sudahlah. Jadi Pak Long ni dia kata, aku tak mau cerita dah kat hang. Dia kata lagu tu. Osman kata, apa? Berapa kali dah aku duk cerita kat hang daripada tadi. Daripada Masjid Nabawi masuk pejabat hang, dalam kereta turun, mai nak makan, hang nak cerita lagi. Kalau hang tak percaya kat aku, tak apa. Hang hantar aku balik. Kalau hang tak percaya kat aku, tak apa. Hang hantar aku balik. Aku ada isteri, mak mertua dengan kakak aku duk tunggu aku. Aku nak kena pergi cari duit ni, aku tak ada. Apa jawab Osman? Osman kata, fa wallahi, demi Allah, masa hang mai jumpa aku mula-mula, hang buka mulut habaq kata Nabi kirim salam kat aku percaya cakap hang. Sebab tak ada seorang pun dekat Masjid Nabawi ni tahu tiap-tiap malam aku selawat kat Nabi 1000. Macam mana hang boleh tahu? Mesti Nabi yang bagi tahu dekat hang. Aku tahu. Cuma
Aku seronok bila dengar Nabi kirim salam ke aku. Dan aku suka kalau hang ulang banyak-banyak kali. Allahu Akbar. Osman tu dia ambil duit dia, dia bagi kat kawan tu lebih, dia bagi cukup duit yang kawan tu hilang tadi, dia hantar kawan tu balik, kawan tu selamat. Subhanallah. Hak ni berkat selawat tuan-tuan. Jangan tinggal selawat lah. 100 sehari pun tak apa, baca aja. Sebab dia adalah manifestasi luahan rasa sayang kita kat Nabi. Dia tak minta banyak, dia minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak tu saja. Kalau nak baca selawat hak yang pendek pun apa, sallallahu wasallam alaihi, hak tu je. Sallallahu salam alaihi, 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 sallallahu. 7 dah sat dia. Nabi nak dengar hak tu je. Hak tu je. Cerita yang kedua, dak saya sebab seronok selawat tadi. Tadi mai-mai tu kan, tadi kat Bandar Seri Putra hujan lebat. Bandar Seri Putra hujan lebat. Bawa kereta mai sini, dia jadi lemah orang kita. Allah hujan lebat lah pula, takkan orang nak dengar ceramah aku ni. Kita jadi lembik sekali masuk balun selawat. Saya kira semangat nak cerita cerita kedua. Cerita ni berlaku kat mana? Kat Syria tak silap saya. Ada seorang lelaki, dia berhutang. Dia berhutang dengan dia ada hutang dengan satu orang. Sampai masa dia tak cukup duit, dia berniaga, dia tak cukup duit. Jadi dia pergi jumpa seorang lagi kawan dia. Dia kata, hang boleh tak bagi aku pinjam duit, aku bayar hutang kawan ni. Kawan ni kata, tuan nak bayar kat aku bila? Dia kata, hang bagi aku seminggu, aku try berniaga elok-elok, tengok macam mana dapat ke tak. Kawan ni kata, tak apa, seminggu bukan lama sangat pun. Ambil duit aku ni, pergi bayar. Dia ambil duit, dia pergi bayar kat kawan ni. Bila dia dah bayar kat kawan ni, jadi dia berhutang dengan kawan ni. Dia pun nak berniaga tak jadi. Berniaga tak jadi. Bila tak jadi, kawan ni mai tuntut dah seminggu. Dia kata, boleh tak tangguh bagi lagi seminggu? Ustaz, aku tak ada sungguh duit ni. Dulu masa saya dengar cerita ni, saya jadi macam, dia ni tak usaha sungguh ni dalam hati saya. Tapi bila kita dah besar, bila kita dah kerja, bila kita dah ni, memang ada kala rezeki, dia memang Allah nak uji orang tu, Allah tak sampai, dia tak ada. Buatlah lagu mana pun dia tak main kat poket kawan tu, dia tak hinggap. Ada aja duit nak kena pakai, habis dia tak hinggap. Jadi bila saya baca, bila saya cerita kat tuan-tuan kali ni, saya percaya dengan cerita ni. Sebab bila kita tak tahulah, bila saya lagi setahun dua, umur saya 40 dah. Jadi saya rasa hidup ni sangat bermakna bagi saya. Jadi saya rasa macam bila baca cerita ni jadi macam, ada orang memang dia usaha lagu mana pun Allah nak uji dia. Tak lekat. Jadi kawan ni kata, tak apa, seminggu lagi, 2 minggu Habis seminggu, kawan ni kata, ni lagu mana ni? Dia kata, aku tak ada, aku pun tak tahu, berniaga tak jadi. Aku tak tahu. Bukan aku duduk goyang kaki, aku pergi duduk berniaga, tak ada. Cukup untuk bagi anak bini makan, tak ada duit dah. Kawan tu kata, lah ni lagu ni, aku bagi lagi seminggu, minggu depan tak dapat, kita pergi jumpa qadhi. Habis tak boleh buat apa dah. Kawan tu kata, tak apa, qadhi pun qadhi lah, dah aku tak ada duit. Cukup seminggu, ada tak duit? Tak ada, tak mau cakap banyak, jom bawa pergi jumpa qadhi. Bawa jumpa qadhi, masuk hakim mana? Qadhi tanya, ni hang tahu tak kata hang berhutang? Tahu. Hang ada duit tak nak bayar? Tak ada. Kalau hang tak ada, kawan ni tuntut, hang kena masuk penjara ni. Dia kata, dah nak buat macam mana? Bukan saya orang jahat, takkan saya nak pergi mencuri. Tak ada rezeki, saya tak ada. Lepas tu hakim kata, tu lagu mana? Masuk benar-benar. Dia kata, tak apa, kalau itu hukuman saya kena masuk lah. Cuma saya nak minta izin satu je. Apa dia? Ni anak bini saya tak tahu ni, saya main duduk dalam mahkamah ni, boleh tak bagi saya izin pi sat jumpa isteri dengan anak saya, bagi tahu kata saya nak kena masuk mahkamah, sekejap lagi saya main balik, esok pagi saya main balik. Masuk. Hakim kata, tak boleh, ni dah putus, ni kena masuk lah.
Ada orang nak jamin hang? Tak ada. Habis tu, saya ada seorang aja boleh jamin saya. Dia tanya siapa dia? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jamin saya. Hakim kata hang jangan duk kata lagu tu. Dia kata kalau saya tak mai balik esok, saya sudi terima Nabi tak mengaku saya sebagai umat dia untuk masuk dalam syurga. Qadi tengok kawan ni sungguh sangat lagu tu. Qadi kata tak apa. Hang balik, esok pagi hang mai balik, jaminan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri dia kata, abang pergi mana? Lewat baru balik. Dia kata, nak buat macam mana? Saya ni pergi mahkamah. Pergi mahkamah? Saya kena masuk penjara sebab saya ada hutang. Orang tuntut saya tak boleh nak buat. Lepas tu isteri dia kata, tu lagu mana? Macam ni. Aku ada malam ni je dengan hampa. Jom kita duduk sama-sama, kita baca selawat. Sampai pagi esok, jangan berhenti. Baca aja selawat. Baca aja selawat. Baca aja selawat. Baca selawat tak berhenti baca, duk minta tolong, duk baca selawat. Niat dalam hati duk minta, ya Allah tolong. Malam tu lepas tertidur, Nabi mai dalam mimpi dia. Nabi kata esok hampir jumpa qadi. Qadi akan selesaikan hang punya jumpa gubernur akan selesaikan hang punya hutang. Dia dengar lagu tu, bangun pagi, dia kata aku nak kena pergi, sebelum pergi mahkamah aku kena pergi jumpa gubernur dulu. Elok nak sampai dekat gubernur punya rumah, bukan Pak Gad tunggu depan, gubernur tunggu. Gubernur duk ulang alik depan rumah dia, depan rumah gubernur tu lah duk ulang alik. Dia ni sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peluk kawan tu, peluk dia. Dia kata tuan saya ni mai, tak payah cakap. Dia peluk kawan tu lagi, dia cium kawan tu. Dia kata pasal apa ni? Semalam berkat hang aku mimpi jumpa Nabi. Nabi mai jumpa aku. Nabi kata esok akan ada satu orang sekian mai jumpa hang, dia ada hutang, hang tolong langsai saya hutang dia. Dia kata selama ni aku tak pernah mimpi jumpa Nabi. Berkat hang aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil ni. Dia bagi dekat kawan tu 2,000 dinar. Kawan tu hutang 500 ya. Dia bagi 2,000 dinar. Ambil ni. Peluk kawan tu sebab sonok. Dia pun pergi mahkamah. Jumpa qadi. Elok nak naik ke penghakiman tu, qadi duk tunggu depan pintu. Dia sampai Assalamualaikum. Qadi tengok dia, Waalaikumsalam. Qadi peluk dia pula. Dia kata pasal apa tuan qadi? Dia kata tak ada kes hang aku gugur. Pasal apa? Semalam aku mimpi jumpa Nabi. Nabi mai jumpa aku dalam mimpi. Nabi kata kes kawan ni tolong selesai buanglah, mana boleh. Berkat hang aku tak pernah mimpi jumpa Nabi. Menangis qadi. Qadi seronok. Qadi bagi dekat dia 1,000 dinar emas. Ambil ni, hampir banyak kat kawan tu, hampir banyak. Dia pun dah ada 3,000 dinar emas. Daripada tak ada apa, pergi jumpa kawan tu nak bayar. Elok pergi rumah kawan tu nak bayar. Assalamualaikum. Kawan tu pun Waalaikumsalam. Keluar. Aku duk tunggu hang mai. Dia kata pasal apa? Masuk. Panggil masuk. Peluk dia, cium dia. Hutang hang aku halai. Pasal apa? Semalam Nabi mai dalam mimpi aku. Nabi jumpa aku, suruh aku halaikan hutang. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Syat tuan. Punya sonok, bagi lagi 2,000 dinar emas. Tak kutip, tak tuntut hutang, bagi kat dia 2,000 emas. Pasal apa? Sonok jumpa Nabi. Kawan tu daripada hutang 500, bawa balik rumah 5,000 dinar emas. Selesai bang. Aduh, sonok. Itu berkat selawat lah. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan lisan kita ni rajin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis satu fasa kedua pula. Kita sampai pukul apa? Sampai azan. Lah ni dah azan? Belum lagi, tunggu azan. Okey, cantik. Berapa minit lagi azan? Sejam lagi azan? Seminit lagi. Okey lah, cantik lah. Baik, fasa kedua, cerita tentang majlis yang tuan-tuan buat ni dengan bagian ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Kata Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Ini satu orang ulama, orang panggil, macam kalau dekat, contohlah, ampun maaf daripada saya, contohlah
Kalau orang mai section 1 Bandar Baru Bangi, sebut aja nama arwah Tuan Guru Datuk Arundin, confirm orang kenal. Orang kata, oi, yang ni abang kawasan, jangan duk sembang. Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki macam itulah dekat Mekah. Bila sebut saja nama, orang kata, jangan lawan. Kita sambung selepas ni insya-Allah. Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, marhaban. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Haula wala quwwata. Allahu Akbar, marhaban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa salatul qa'ima ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajah wa ba'athu maqamal mahmud alladhi innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak muda muslimin dan muslimat, tuan-tuan, para alim ulama yang saya kasih sekalian, Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala menulis dalam kitab beliau dengan mengatakan, sekarang bukan masa untuk kita bincang lagi tentang apakah meraihkan kelahiran Nabi ini perlu ataupun tidak, ataupun adakah berdosa atau salah. Sebab terlalu banyak hujah yang mengatakan bahawa mengadakan itu lebih baik. Hanya saja yang ada sekarang kalau nak bincang, macam mana cara nak sambut. Macam esok pagi semua cuti, nak buat apa? Nak baca qasidah ke kat rumah? Patut bincang yang tu. Patut dia punya kuliah dia ajak tuan-tuan esok pagi, tuan-tuan lepas sembahyang subuh sini, tuan-tuan dah dengar kuliah, balik nanti tuan-tuan makan pagi,
masa beli dekat pak kedai kat depan tu, jangan lupa beli lebih, sedekahkan dekat orang sebagai manis-manisan, tanda seronok dengan kelahiran Nabi. Yang mana yang ada kambing, pergi sembelih kambing sempena Maulidur Rasul, jamu orang makan dan sebagainya, kerana gembira, buat sup untuk bagi orang, bagi makan, hantar rumah-rumah bungkus dan sebagainya. Benda tu, aktiviti tu patut dibincangkan. Sebab apa? Sebab dia tak ada lagi alasan untuk tak sambut. Orang kata, kenapa? Kerana kata ulama, nombor satu, ingat tak hadis Nabi yang hadis ke-12 dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kan ada hadis 40 Arba'in Nawawi, hadis nombor 12. Kata Imam An-Nawawi, hadis dia berbunyi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda Islam yang cantik, min husnil, husni cantik, tanda Islam satu orang tu cantik, dia kena tinggal benda yang tak bermanfaat pada diri dia. Soalan dia, bila kita kata tinggalkan sambutan maulid, adakah sambutan maulid ini sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita? Itu kata ulama. Sedangkan untuk bukti Islam seseorang, tinggal benda yang tak ada manfaat. Adakah perbincangan malam ni cara kita buat tak bermanfaat bagi kita, kata ulama? Kalau dia bermanfaat, jangan tinggal. Sebab tanda Islam sejati seseorang yang benar, dia tinggal benda yang tak ada manfaat pada dia. Yang manfaat dia ambil. Jadi kalau malam ini bermanfaat, ambil. Jangan tinggal, kata ulama. Satu. Kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin? Soalannya bukan kenapa puasa, soalannya bukan kenapa kita berpuasa, soalannya kenapa hari Isnin. Dia punya subjek dia hari. Kenapa hari Isnin? Ya Rasulullah, pasal apa kita puasa hari Isnin? Kenapa Isnin? Kenapa tak Selasa? Nabi jawab, Nabi kata, kerana yauma wulitu, hari itu saya lahir. Makna Nabi bukan sambut birthday Nabi setahun sekali. Nabi memperingati hari yang Nabi lahir, hari Isnin. Jadi aku seronok kerana aku dilahirkan, maka aku seronok itu aku berpuasa. Jadi timbul persoalan. Nanti dulu saya nak tanya dulu semua orang, kata satu suara. Apa kata dia? Kalau betul yang hampa semua buat ni ada manfaat, pasal apa para sahabat tak buat? Itu soalan yang sangat penting, yang ramai-ramai orang susah nak jawab. Saya kongsikan jawapan daripada Ustaz Engku untuk manfaat kita bersama. Apa dia? Kenapa benda manfaat tapi orang para sahabat tak buat? Jawapannya ialah, tolong letakkan perbandingan pada neraca yang betul. Sahabat, satu cupak sahabat bagi lebih baik, kata Nabi, daripada sebesar bukit Uhud yang kita bagi. Betul tak betul? Itu ratio Nabi letak perbandingan antara kita dengan para sahabat. Nabi kata, sahabat aku bagi secupak saja di jalan Allah lebih baik daripada yang kamu bagi sebesar bukit Uhud. Itu ratio dia. So, sahabat satu cupak, kita lebih daripada bukit Uhud pun belum tentu cukup, belum tentu memandai satu cupak sahabat. So kalau itu ratio dia, untuk orang macam sahabat, dia tak perlu majlis macam kita, kerana Rasulullah mengalir dalam darah mereka. Siapa yang semalam sebelum tidur duduk
Ya Allah, aku rindu Rasulullah. Ya Allah, aku rindu Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, aku rindu Sayyidina Umar. Ambillah nyawa aku cepat. Aku nak duduk dengan mereka ni, rindu sangat ni. Kita tak sampai tahap macam tu. Pada hemat saya lah, nak suruh Allah ambil nyawa awal Nabi duduk mana, tak pasal dia kata. Betul tak? Maaf kata, bukan saya memandang rendah, tidak. Saya nak habaq kata ratio tadi tu, kedudukan tu. Jadi kita tak boleh samakan perbuatan para sahabat itu dengan kita yang lemah iman. Kita perlu suntikkan untuk orang sayang Nabi, perlu sayang. Sahabat dah. Sahabat sekecil-kecil sahabat sanggup duduk jinjat kaki. Betul tak? Dalam soft perang. Kan dalam soft perang, sahabat jinjat kaki. Pasal apa? Nak bagi tinggi supaya boleh masuk perang lawan dengan Rasulullah, lawan dengan musuh. Sanggup jinjat kaki. Sebab nak duduk dengan Rasulullah, nak pertahan Rasulullah lawan dengan musuh. Dia tahu tak perang tu apa? Tahu. Dia tahu tak kata orang boleh tikam dia? Tahu. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi pi masa peristiwa hijrah, kan kita sebut hijrah baru kan. Semua orang tahu ceritakan Nabi dapat wahyu, tengah hari itu Nabi mai jumpa Sayyidina Abu Bakar dekat rumah. Nabi bagi salam, Nabi duduk dekat luar rumah tak masuk. Nabi buat jenguk lagu tu kan. Sayyidina Abu Bakar kata, dalam ni semua geng kita. Baru Nabi cakap, Nabi kata, malam ni kita keluar berhijrah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar tahu kata Nabi sedang diburu. Nabi keluar berhijrah, anytime orang boleh kira lembing Nabi, panah Nabi, pedang tetak Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, fidaka ya Rasulullah. Apa dia? Ya Rasulullah, mak bapak aku sebagai galang ganti kepada kamu, wahai Rasulullah. Mak bapak aku sebagai galang ganti kepada Rasulullah. Tak cukup yang tu, maafkan saya ibu-ibu, ayah-ayah semua yang saya kasihi. Ingat tak hadis daripada Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Urwah bin Mas'ud, tapi masa cerita ni dia tak masuk Islam lagi. Last sekali dia masuk Islam. Sebab tu kita sebut nama dia Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Urwah bin Mas'ud dia satu orang yang handsome. Cantik tubuh badan dia, kaya ada harta, anak orang-orang terkemuka. Masa Nabi kata nabi-nabi, penduduk musyrikin Mekah kata, pasal apa tak bagi wahyu dekat Urwah? Urwah lagi ngam daripada Muhammad. Nak habaq kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud ni kira sempurna. Masa Nabi berhijrah, Nabi sampai Madinah, Nabi tubuhkan government. Musyrikin Mekah hantar Urwah bin Mas'ud pergi jumpa Nabi Muhammad. Masa dia jumpa Nabi Muhammad, nak pergi bagi sepatah kata dua dekat Nabi Muhammad. Nak kata, Muhammad, hang jangan lu buat pasal nanti kita lu buat perang, nanti adik-beradik apa semua. Dia nak pergi kata lagu tu. Dalam keadaan dia tahu semua geng Nabi Muhammad ni geng yang mereka biasa pukul. Geng yang mereka biasa pukul. Ibu-ibu biasa famous dengan nama Abdullah bin Mas'ud. Tadi Urwah bin Mas'ud, ni nama Abdullah bin Mas'ud. Kalau ibu-ibu duk baca kitab apa, duk baca ada nama Abdullah bin Mas'ud ataupun terkenal dengan nama Ibni Mas'ud. Siapa pukul Ibni Mas'ud? Geng-geng ni lah semua. Masa dia baca surah Ar-Rahman, tengah duduk dalam classroom Arqam bin Abi Al-Arqam punya rumah. Lepas tu Nabi saja tanya dekat sahabat, siapa nak baca surah Ar-Rahman dekat Kaabah? Semua sahabat tak angkat tangan. Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Saya. Nabi kata, tu sah. Sebab apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia bukan keturunan yang dihormati. Dia macam hamba lagu tu lah. Dia tak ada orang nak bela dia. Jadi Nabi kata, untuk sahang, saat lagi dia pepukul hang naya. Nabi tanya soalan kali kedua, siapa nak baca surah Ar-Rahman dekat Kaabah? Siapa tak angkat tangan? Dia angkat. Saya. Nabi kata, tak sah, aku nak orang lain. Siapa nak baca surah Ar-Rahman dekat Kaabah? Dia angkat lagi sekali. Saya. Nabi kata, hang betul-betul nak ke ni? Dia kata, nak. Tapi saya kalau jadi apa-apa? Dia kata, tak apa. Nabi kata, kalau tak apa, pergi ya. Dia pergi situ, dia baca Ar-Rahman
Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Masa allamahul bayan, musyrikin Mekah semua bangun dah, keliling dia arah. Dia berkata, hang duk baca benda yang kami tak suka, no? Dia berkata kat dia lagu tu. Dia sambung baca ayat kelima sampai habis. Dalam keadaan dia pukul dia. Tengah dia duk pukul dia, last sekali dekat ayat terakhir tu, dia nak perhabis ayat terakhir tu, dia habis ayat terakhir. Abu Lahab bagi telinga dia berdarah. Dia balik terhuyung-hayang. Dia balik terhuyung-hayang, telinga kena berdarah. Nabi kata, macam mana Ibn Mas'ud? Dia kata, aku kena. Nabi kata, aku dah kata dah kat hang tadi. Tapi Nabi kata, mai sini nak tengok. Nah, dia tunjuk telinga dia berdarah. Nabi kata apa? Telinga akan dibalas dengan telinga juga, Nabi kata. Sebab tu dalam perang Badar, bila Abu Jahal yang pukul dia tadi Abu Jahal, So Abu Jahal bagi telinga dia kan. Dalam perang Badar kan, dua budak kecil pukul kaki Abu Jahal berdarah, nama Muaz dengan Muawiz. Abu Jahal jatuh. Siapa duduk atas dada Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud lah. Dia pegang dada Abu Jahal, dia tekan begitu, dia duduk atas. Abu Jahal duk tengok dia. Abu Jahal kata, ni hang habaq kat Muhammad, aku musuh dia dunia akhirat. Tara nak kena bunuh tu, dah cakap begitu. Abdullah bin Mas'ud dengar, dia ambil, dia pancung kepala, mati. Dia ambil kepala, dia bawa pergi jumpa Nabi masa perang Badar. Dia tunjuk, dia kata, Rasulullah, aku tahu hang mesti seronok. Dia tunjuk. Nabi kata, kan aku dah kata, telinga dibalas dengan telinga, kepala bonus. Nabi kata, kepala bonus sekarang. Nabi dah abang lah. Apa balik cerita tadi. Jadi apa nama Sayyidina Urwah bin Mas'ud, dia tahu geng depa ni biasa pukul, geng-geng Nabi Muhammad ni depa biasa pukul. Ni nak sampai Madinah ni lagu mana ni sekali lagi. Elok dia sampai, Nabi kan ajak para sahabat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu dia. Sahabat Nabi sambut dia, dia terkejut. Depa sambut dia, depa bawa dia mai makan, mai duduk majlis. Nabi tengah kuliah dan sebagainya, dia duduk sekali. Habis itu dia balik. Sampai geng-geng Mekah tunggu, dia berkata, Urwah, apa cerita? Sayyidina Urwah kata, hampa gila bagi aku pergi dekat Muhammad, suruh bawa balik Muhammad. Aku dah pergi dah dekat Parsi jumpa Kisra. Aku pergi dekat Rom. Sebab dia Urwah bin Mas'ud ni businessman, dia berjalan merata. Aku pergi dekat Rom jumpa Kaisar. Aku pergi dekat Habsyah jumpa Najasyi. Aku tak pernah tengok, ni kata-kata hikmah lah, ma ara ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ma ara ahadan, aku tak pernah tengok seorang pun, yuhibbu ahadan, mencintai satu orang, ka ashabi Muhammadin Muhammadah, macam mana sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Kita buat majlis macam ni hari ni, tuan-tuan buat yang ni, berdiri baca selawat dengan saya, betul? Saya mai bawa kereta dalam hujan, mai sini, tu pun kita rasa kira cantik, aku menghidupkan Maulidur Rasul, betul? Sahabat Nabi dah, mereka punya level ayah ibu yang saya kasih sekalian, dengar elok-elok ni hadis sahih. Kata Urwah bin Mas'ud, Sayyidina Urwah bin Mas'ud, dia kata apa? Tidaklah aku tengok Muhammad ketika dia bercakap, semua sahabatnya tunduk tekun dengar apa yang Muhammad cakap. Dekat Kisra tak pernah jadi, Kaisar tak pernah jadi, Najasyi tak pernah jadi. Mereka bercakap, orang bermain, orang sembang, orang buat apa. Muhammad tak ada. Dia bercakap, semua tunduk dengar, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Yang burung tu ingatkan kepala ni tunggui kayu atau batu. Dan tidaklah aku nampak air wuduk Muhammad jatuh ke tanah, kerana setiap kali Muhammad wuduk, ditadah ayat wuduk Muhammad disapukan ke badan mereka. Tu sahabat punya jatuh cinta dengan Nabi. Ayat wuduk Nabi pun tak jatuh kat lantai. Ni sapu kat badan ni, lap habis semua. Nak compare dengan kita kena hujan mai sini, sahabat lagi ekstrim mencintai Nabi. Betul tak betul? Sambung lagi boleh?
Tidaklah aku nampak Muhammad mengarahkan satu arahan. Berebut semua buat arahan tadi itu. Siapa yang boleh buat? Berebut. Najasyi aku tak pernah tengok macam tu. Kisra aku tak pernah tengok macam tu. Kaisar pun aku tak pernah tengok macam tu. Kata Sayyidina Urwah. Yang terakhir kata Sayyidina Urwah dalam hadis ni. Apa kata dia? Dan tidaklah aku lihat Muhammad meludah, melainkan ludahnya tak jatuh ke tanah, ditadah oleh sahabat, disapukan ke badan mereka. Soalan saya nak tanya, antara kita nak ajak tuan-tuan semua sayang Nabi dengan sahabatnya sayang Nabi, siapa lagi ekstrim? Sahabat lagi ekstrim sayang Nabi. Takat kita tak kalah nak marah, janganlah marah. Suruh selawat je. Nak kereta dalam hujan je. Tu je. Sahabat Nabi sampai yang wuduk Nabi, ludah Nabi, badan Nabi, panah mai, tahan badan untuk sayang Nabi. Orang macam ni perlu lagi ya maulid Nabi? Mana boleh. Nabi dalam dakwah daripada. Kita perlulah. Kalau tak bila lagi nak cerita. Wallahu a'lam. Semoga Nabi SAW subur dalam hati kita. Datuk Halim kata kat saya 8.30 sembahyang Isyak. Macam mana dah saya? Sembahyang ke kuliah? Saya ikut juri awam ya. Tak apa, esok ada kuliah maulid tak? Esok bagi subuh tak ada. Ustaz betul saya cakap masjid ni. Masjid Al-Um ni, Imam Syafi'i ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sikit lagi minta izin. Fasa kedua habis dah cerita. Fasa ketiga. Hak ni saya teringat arwah Datuk Arundin cerita, saya nak cerita yang tu je. Mai tempat abang kawasan. Guna abang kawasan punya point lah. Semoga Allah merahmati dan mewangikan kubur arwah Tuan Guru. Amin ya rabbal alamin. Kata arwah Datuk Arundin, innama ana rahmatun muhdah. Datuk Arundin mula dengan hadis tu, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini satu rahmat yang dihadiahkan kepada kamu semua. Jadi kalau rahmat ni, dia tak mai packaging dia macam biasa. Packaging dia mesti cantiknya. 2 bulan Nabi dalam kandungan Siti Aminah binti Wahab alaiha salam wa radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, wafat di Abwa. So Nabi 2 bulan dalam perut mak Nabi. Ayah Nabi wafat dekat kawasan sekitar dekat-dekat dengan Madinah. Ini hujah mengatakan bumi Madinah biasa ada virus macam mana kita lalu sekarang. Bapa Nabi salah seorang yang kena wafat masa kena virus tu. Sebab Pak Nabi adalah daripada keturunan Madinah. Bapa Nabi ada tok dia semua daripada Madinah. Abdul Muttalib kan, bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya wife, punya keluarga ada sebelah Madinah. So bapa Nabi pergi ziarah keluarga sebelah Madinah, kena virus tu tak sempat balik, meninggal dunia. Bapa Nabi meninggal dunia 2 bulan di kandungan. Sepanjang mengandung, Siti Aminah sentiasa bermimpi jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan semua para anbiya dan suruh menamakan anak ini dengan nama yang mulia. Iyalah tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan baca selawat tadi, saya seronok. Tahu sebab apa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam gap dengan Nabi Muhammad berapa lama? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam riwayat kata 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Either or. Sama ada 500 tahun atau 600 tahun atau 700 tahun. Tengok kita kira lagu mana. So Nabi Isa beza dengan Nabi 500 tahun. Maknanya Nabi Isa diangkat oleh Allah, nak sampai Nabi Muhammad lahir 500 tahun. Surah Saf ayat yang ke-6 muka surat belah kiri atas sekali. Apa Allah Ta'ala kata? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum
musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa ayat dia? Wa mubashiran, dan saya ni nak bagi tahu saya excited tau nak abang. Macam tu dia abang. 500 tahun baru Nabi nak lahir, punya excited habaq dekat umat dia, kata ada seorang Nabi nama Ahmad akan lahir. Itu Nabi Isa punya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. 500 tahun belum tentu lahir lagi masa tu. Kita umat Nabi Muhammad lagi telah. Jadi semua para anbiya happy jumpa Nabi. Bukti dia mana? Kalau tuan-tuan buka surah Ali Imran ayat 81. Ustaz. Quran jatuh. Tuan Nazir tak. Maksud Quran. Cuba tengok surah Ali Imran. Ini dalil menunjukkan kata semua Nabi mesti kena Nabi Muhammad dulu nombor 1, baru hampa boleh jadi Nabi. Kalau tidak, hampa tak boleh jadi Nabi. Ambil perjanjian tu. Nak jadi Nabi, kalau nak jadi Nabi, kami nak bagi perjanjian. Apa dia? Nanti ada orang nama Muhammad mai, kena angkat dia jadi Nabi. Tolong dia. Mau ke tak mau? Okey. Baru jadi Nabi. Surah Ali Imran. Sebab tu saya kata tadi, Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi kata, terlalu banyak dalil dalam Al-Quran sendiri menceritakan tentang kegembiraan hari ini. Surah Ali Imran ayat 81. Sekejap betul tak betul? Saya bagi saya tengok Ustaz. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Allah kata, dan ingatlah, nampak? Ingatlah Allah kata, ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua para anbiya, manakala aku memberikan kitab kepada kamu, Allah kata aku bagi ke hampa kitab, risalah, nubuwah, suhuf, dan aku berikan kepada kamu hikmah. Kalau Nabi Muhammad, hikmah Nabi hadis, kata-kata Nabi Isa dan sebagainya. Okey. Lalu lepas dah bagi dua tu, kamu dah nak jadi Nabi ni, lalu datang kepada kamu seorang Rasul. Tengok terjemahan, Rasul ni adalah Nabi Muhammad, semua orang tahu. Lalu akan mai satu orang Rasul nama Ahmad, okey, yang membenarkan apa yang ada dalam kitab kamu dengan hikmah kamu. Nabi ni dia akan sama macam kamu, tapi dia special, dia kekasih aku, kata Allah, Habibullah. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepada dia. Nah, maknanya katalah Nabi Muhammad lahir di zaman Nabi Musa, Nabi Musa kena tukar syahadah dia, asyhadu alla ilaha illallah wa anni Musa Rasulullah, tak jadilah, kena tukar juga jadi wa anna Muhammadan Rasulullah. Semua orang kalau mereka jumpa Nabi Muhammad zaman mereka, mereka semua kena tukar syahadah. Sebab tu nanti Nabi Isa mai, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Isa akan kata benda yang sama. Sebab tu dia akan pakai syariat Nabi Muhammad untuk bersama dengan kita. Tu. Lepas tu Allah tanya dekat mereka, kamu kena tolong mereka juga. Dia kata, ya, tolong. Allah berfirman lagi, Allah kata, adakah nak ambil perjanjian ni? Mau tak sign agreement? Nabi-Nabi itu kata, kami nak sign agreement ni dan kami akan tolong Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Isa sebelum nak diangkat, dia habaq siap-siap dah.
Saya excited tau nak abang kata lepas saya ada satu orang Nabi nama dia Ahmad akan sampai. Tu satu lagi ayat tu apa dia? Ayat tu sedap juga tu siap. Ayat tu apa? Dan orang itu apa? Beriman kepada Allah. Dia tak keluar arah malam ni. Tak apalah, sekerat tu sudah ada suruh berhenti lah tu. Baik, ayana namun muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, sebab tu ada satu qasidah Melayu, dia bunyi macam ni. Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda. Para anbiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Dia pakai mas ni jadi semput. Dia duduk masuk dalam mulut bila tak dia susah. Jadi ayana dan budak muslimin dan muslimat saya kasih sekalian, belum Nabi lahir lagi, semua makhluk dah tahu dah. Semua bercerita, setiap umat dah tahu dah. Sebab itu masa Nabi umur 11 tahun pergi dekat Syam, Syria masa tu, mereka nak bunuh Nabi. Sebab apa? Sebab Buhairah kata, kalau aku kenal Muhammad, takkan orang lain tak kenal. Orang lain yang pakai syariat Nabi lain semua kenal Muhammad sama dia. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab kenal Nabi Muhammad lebih daripada depa kenal anak depa. Wife depa mengandung anak depa, depa tak tahu anak depa nak lahir macam mana. Siti Aminah depa tak pernah jumpa, tapi depa tahu anak Siti Aminah macam mana. Matanya ada kuhul, ada celak, keluar lahir tangan sujud, tolakkan badan, dongak ke langit seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirah beliau, dalam kitab Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji macam mana. Dahsyat. Kemudian 50 hari sebelum Nabi lahir, mana berapa 9 bulan tolak 7 bulan masa Nabi dalam kandungan, 7 bulan masa Nabi dalam kandungan 7 bulan berlaku peristiwa tentera bergajah Wadi Muhaisir antara Mina Muzdalifah tu, situ tentera bergajah mai tu 50 hari sebelum Nabi lahir. Tok Wan Nabi dahsyat, menampakkan keizzahan. Orang semua kata benar ni tak pernah berlaku. Duduk bergantung di kelambu Kaabah tu menangis minta Tuhan tolong. Aku dah buat dah kerja aku dah selamatkan unta aku. Sekarang ni Kaabah yarhamkallah. Sekarang ni Kaabah ni kamu punya, tolonglah kamu jaga. Burung ababil mai. Dahsyat. Mai lempak batu semua, Allahu Akbar. Lepas tu selang 50 hari Tala'al badru alaina, Nabi lahir. Kata Nabi dalam satu hadis sahih Imam Muslim, dia kata apa? Mak aku cerita kat aku. Syok saya bila baca yang tu. Saya suka. Ayat awal itu saya suka. Sebab Nabi kata mak aku cerita kat aku. Faham? Tuan-tuan faham? Saya suka baca ayat tu. Nabi kata mak dia cerita dekat dia masa dia kecil. Nabi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mak aku cerita kat aku masa aku dilahirkan, keluar cahaya dengan aku sampai menerangi bumi Syam. Subhanallah, sampai menerangi bumi Syam. Mak Nabi cerita kat Nabi sendiri. Mak Nabi cerita kat Nabi sendiri. Nabi abang kat kawan-kawan. Masa itulah tiang-tiang meretaklah istana Raja Kisra. Hati gelisah bertanyakan pendeta. Lalu dikhabar lahirlah padanya
insan mulia, kekasih yang tercinta. Nabi lahir. Pendeta semua habaq menangis, depa menangis, menjerit, Allah dah lahir dah budak ni. Rotak istana Raja Kisra, api majusi yang dijadikan berhala, disembah raja dan rakyat jelata, lalu terpadamlah dengan tiba-tiba, selepas 1000 tahun ia menyala. Padam api itu. Bila tuan-tuan boleh imagine, tuan-tuan cuba bayang. Saya sebab tadi Tuan Nazir mai duduk depan, kita guna masjid kita kali keempat. Orang mai masjid kita semayang sempena maulid, baca selawat. Tuan-tuan cuba bayang satu tempat dia ada api, semua penjuru rumah mereka nampak api itu menyala. Tuan-tuan cuba bayang, tiba-tiba Nabi lahir pagi tu, saat lagi malam pukul 4, pukul 5, time macam tu Nabi lahir. Kalau tuan-tuan, kalau sebelum Covid ni, banyak aja ustaz-ustaz kita yang orang panggil para muhibbin, orang yang mencinta Nabi, mereka akan buat majlis pukul 4 pagi, 5 pagi. Dekat masjid mereka, dekat madrasah mereka, semua mereka kejut bangun supaya nak rasa syok pukul 4, 5 pagi yang Nabi lahir tu rasa macam mana kan. Bayangkan lahir tu pagi, betul? Pagi. Lahir di Mekah pagi. Syria dengan ni semua timing lebih sama. Padam api tu. Tuan-tuan cuba bayang. Penduduk tu semua, orang yang jaga api tu, mesti mereka semua cakap, oish, ni apa ni? Seolah-olah, kalau istilah bahasa Inggeris, heads up, untuk bagi tahu kat semua orang, ni Muhammad dah lahir, tahu tak? Ni Muhammad dah lahir. Sebab tu umat Nabi Muhammad kena lagi banyak baca sayang Nabi Muhammad. Semoga dia subur dalam hati kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Minta ampun, minta maaf daripada saya ambil masa tuan-tuan banyak. Minta ampun, terima kasih banyak-banyak bagi saya ruang. Saya happy sangat ada peluang ni untuk malam ni cerita. Semoga Allah menerima pertemuan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah perhimpunan kami, jadikanlah kami, diri kami, zuriat kami, keturunan kami rajin mendirikan solat dan cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami peluang untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, iaitu syafaatul uzma di hari akhirat kelak, dan tolonglah ya Allah bagi kami peluang untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi